Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ini saya nak sambung cerita Ted Bundy 2 hari lepas. Okey, cerita part 1 tu saya cerita daripada dia kecil, lepas tu dia besar dan buat jenayah apa semua tu kan. Jadi cerita part 2 ni saya akan cerita sambungan jenayah dia. Jenayah dia memang banyak gila dan saya akan cerita macam mana dia ditangkap. Okey, kali ni dia buat jenayah tu dekat Idaho, Utah dan juga Colorado. Pada tahun 1974 tu, Ted Bundy ni dapat masuk ke University of Utah Law School. Dan masa tu dia berpindah ke Salt Lake City. Jadi masa itulah dia couple dengan Clover tu. Dan katanya masa tu dia terpaksalah tinggalkan Elizabeth tu dekat Seattle. Tapi sebenarnya dia ni banyak gila teman wanita tau. Dia bukan main kayu 3 je. Tak tahu kayu ke berapa dah dia main masa tu. Jadi dalam cerita part 1 saya ada cerita yang dia dapat masuk ke University Undang-Undang kan. Tu pun sebab pertolongan beberapa orang VVIP macam tu. Tapi lepas dah masuk sekolah tu, dia macam tak boleh nak catch up tau. Lepas tu dia rasa macam dia ketinggalan. Dia rasa macam ada sesuatu yang ada pada anak-anak yang lain, tak ada pada dia macam tu. Dan benda tu adalah kemampuan intelektual, kemampuan berfikir. Dia memang tak dapat faham langsung apa yang lecturer ajar dalam kelas. Mungkin juga sebab perasaan tu, jadi dia nak release tension ke apa. Sebulan lepas tu terus dia buat kerja lama. Pada 2 September dia memperkosa dan juga mencekik seorang tukang batu di Idaho tu. Lepas tu dia buang mayat mangsa dia ni dekat sungai. Pada 2 Oktober pula dia pergi culik Nancy Wilcox yang masa tu baru berusia 16 tahun di Holiday. Mayat Nancy tu ditanam dekat Taman National Capitol Reef. Tapi katanya pihak polis tak pernah jumpa mayat tu. Pada 18 Oktober tu tak sampai sebulan tau, Melissa Ann Smith pula yang hilang. Masa tu Melissa ni baru berumur 17 tahun dan dia merupakan anak perempuan kepada ketua polis Midvale. Makin berani lah kan dia ni, nampaklah makin berani. Sampai ke anak ketua polis pun dirembatnya. Mungkin juga dia tak tahu yang itu anak ketua polis kan. Masa hilang tu katanya Melissa tu keluar daripada kedai pizza. Dan lepas 9 hari Melissa tu hilang, ada orang yang jumpa mayat Melissa ni dalam keadaan bogel dekat satu pergunungan. Lepas bedah siasat, pihak polis ni buat kenyataan yang mungkin Melissa ni hidup lagi pada hari ke-7 dia hilang tu. Pada 31 Oktober tu tak sampai sebulan juga tau, seorang lagi hilang. Nama dia adalah Laura Ann Amy dan dia baru berusia 17 tahun. Katanya tengah malam tu dia keluar daripada kafe dan terus menghilangkan diri. Tak lama lepas tu ada seorang pejalan kaki ni dia jumpa mayat Amy tadi dalam keadaan telanjang. Jadi Laura ni dipukul, diperkosa, diliwat dan juga dicekik menggunakan sarung kaki nylon sampai meninggal. Pada lewat petang 8 November tu, Ted Bundy ni dia menghampiri seorang wanita tau. Namanya adalah Carol Daronch. Masa tu Carol ni dia ada dekat Fashion Place Mall dekat Murray. Jadi Carol ni dia bekerja sebagai pengendali telefon. Masa tu Ted ni memperkenalkan diri dia sebagai seorang pegawai Roseland daripada Jabatan Polis Murray. Lepas tu dia bagi tahu Carol yang ada orang cuba pecah masuk kereta Carol tu. Lepas tu dia cakap macam ni, "Jom ikut saya ke balai untuk buat aduan." Carol tadi apa lagi, ikutlah kan. Lagipun tak syak apa-apalah sebab polis kot yang ajak dia macam tu kan. So dia ikutlah, dia follow. Dia naik kereta dengan Ted Bundy tu. Dan sampai di separuh jalan, Carol ni perasan tau, ni bukan jalan untuk pergi ke stesen balai polis tadi. Lepas tu dia tegur lah, "Encik, ini bukan jalan ke balai polis." Macam tu. Lepas tu dengar je Carol tegur dia macam tu tadi, dia terus tarik bahu Carol tu dan dia cuba untuk gari tangan Carol. Lepas tu masa duk kalut-kalut dia orang duk gelut tu, Ted ni dia tergari tangan Carol di pergelangan tangan yang sama tau. Mungkin kalut cepat-cepat sangat lah kot, nak cepat kan. Jadi Carol ni apa lagi, dia buka pintu kereta, lepas tu dia melarikan diri pada situ. Jadi sebab dah hampa tadi, mangsa dia dah melarikan diri, dia tak putus asa tau, dia cari mangsa yang baru. Petang tu dia buat kerja yang sama lagi. Sekali ni mangsa dia adalah berumur 17 tahun. Namanya adalah Deborah Jean Ken yang bersekolah di Sekolah Tinggi Viewmont. Katanya Deborah ni hilang masa dia balik daripada teater sekolah dia. Masa tu dia nak jemput saudara dia. Jadi masa tu guru drama sekolah tu dan juga pelajar-pelajar yang lain ada bagi tahu polis yang ada seorang lelaki ni, lelaki tu macam suruh semua orang yang ada kat situ untuk keluar dan kenal pasti sebuah kereta. Kononnya dia tanyalah, ada siapa-siapa kenal tak kereta ni? Macam tu lah lebih kurang. Jadi ada juga pelajar yang lain sebenarnya dah nampak dah lelaki yang sama, lelaki ni juga duk mondar-mandir dekat belakang auditorium tu. Dan sebenarnya cikgu drama tu pun ada nampak lelaki tu juga sebelum drama tu tamat. Bila polis ni siasat, polis jumpa satu kunci tau. Dan kunci tu sebenarnya adalah kunci untuk buka gari yang ada pada tangan Carol yang larikan diri tadi. Jadi pada bulan November tu jugalah Elizabeth Clover ni, yang girlfriend dia nombor 2 tadi, dia call polis dekat King Country. Okey, sebenarnya tu adalah kali kedua dia call polis dan dia cakap yang mungkin Ted adalah suspek yang polis cari selama ni.
Lepas tu detektif Randy daripada bahagian jenayah ni, dia panggil Elizabeth tadi dan soal siasat Elizabeth tu. Dan masa ni lah baru pihak polis ni makin yakin yang Ted Bundy lah orang yang dia cari selama ni. Tapi masalah juga, bila dia tunjuk gambar dekat saksi-saksi utama tu, tak cam yang Ted Bundy tu adalah orang yang dia nampak yang melakukan jenayah tu. Jadi tak boleh nak confirm jugalah kan, yang memang betul Ted Bundy yang buat. Pada bulan Disember tu, sekali lagi Elizabeth ni call polis tadi. Lepas tu dia cakap benda yang sama juga. Saya rasa memang betul, Ted Bundy lah orangnya. Suspek yang dicari Ted Bundy orang tu. Jadi masa tu nama Ted Bundy ni dah ditambah dah dalam senarai suspek utama. Tapi masa tu memang tak ada bukti forensik lah yang boleh meyakinkan mereka. Pada 1975, Ted Bundy ni balik ke Seattle. Dan masa tu dia habiskan seminggu masa dia dengan Elizabeth. Jadi masa tu nasib baiklah Ted ni tak tahu yang Elizabeth ni dah laporkan dia, dah 3 kali dah laporkan dia. Kalau tak tahulah apa yang jadi dengan Elizabeth. Jadi pada tahun 1975 itulah dia alih jenayah dia ke Utah dan juga Colorado. Kira beralih arah lah, tak nak bagi orang syak dia kan. Pada 12 Januari, seorang jururawat bernama Karen Eileen Campbell yang berumur 23 tahun hilang. Masa tu dia jalan kaki daripada lift ke bilik dia di Wildwood Inn. Sebulan lepas tu orang jumpa mayat dia dekat jalan di luar sebuah pusat peranginan. Katanya dia dah dibunuh dengan pukulan dekat kepala ni dengan senjata tumpul. Kat badan dia pun macam ada kesan tikaman juga, senjata tajam macam tu. Pada 15 Mac, Julie Cunningham berumur 26 tahun balik daripada makan malam dengan kawan dia. Lepas tu Ted Bundy yang nampak Julie tadi, dia tegurlah Julie. Lepas tu dia minta tolong Julie untuk ambilkan kasut ski dia ke kereta. Dia guna taktik yang samalah macam berbalut-balut macam tu kan. Serang dan juga cekik Julie ni dekat salah satu lokasi sekunda dekat Rifle. Beberapa minggu lepas tu boleh pula dia pergi cek keadaan mayat Julie ni tau. 6 jam jugalah perjalanan daripada tempat dia tu ke tempat dia buang mayat Julie. Tapi dia pergi sana semata-mata untuk cek mayat Julie je. Pada 6 April tu pula, Dennis Lynn Oliverson yang berumur 25 tahun hilang. Masa tu dia naik basikal nak balik ke rumah mak dengan ayah dia dekat sempadan Utah, Colorado. Tapi at last tak sampai-sampai rumah mak ayah dia. Tak lama lepas tu, basikal dan juga selipar dia orang jumpa dekat dengan jambatan kereta api. Sebulan lepas tu, pada 6 Mei tu, Ted Bundy ni dia asah skill dia tau. Dia pergi pikat Lynette Down Culver yang masa tu baru je berumur 12 tahun. Lepas tu dia bawa budak tu ke sebuah bilik hotel dan dia buat serangan seksual kepada budak tu dan juga dia bunuh budak tu kat sana. Lepas tu dia buang mayat budak tu dekat sungai. Pada 28 Jun pula, memang sebulan sekali dia buat kerja tau. Memang kitaran hormon dia tu sebulan sekali. Okey, 28 Jun tu Susan Curtis pula hilang. Jadi pembunuhan Susan ni adalah pengakuan terakhir Ted Bundy sebelum dia dihukum mati. Jadi polis ni dia buat 2 kaedah tau untuk cari siapa suspek utama, suspek sebenar dia. Pertama, dia buat secara manual. Kira dia list down lah, senarai, ada checklist dia lah. Dan yang kedua, dia siap buat perisian komputer tau. Dia key in data-data yang dapat daripada saksi tadi, lepas tu dia runkan. Dan kedua-dua method ni nama Ted Bundy keluar. Daripada 16 Ogos 1975 tu, Ted Bundy ni ditangkap. Sebab masa tu dia duduk meround, duk check line kawasan perumahan pada waktu subuh. Masa dia nampak je kereta peronda tadi, dia terus pecut laju nak melarikan diri. Tapi dapat ditangkap juga. Jadi masa polis tahan dia ni, polis geledahlah kereta dia ke tadi kan. Seat penumpang kat depan tu dia alihkan kat belakang. Lepas tu polis ni jumpa topeng ski, topeng yang diperbuat daripada pantyhose, pry bar, gari, beg sampah, tali, ice pick dan barang-barang yang lain yang mulanya polis ni anggap itu adalah barang-barang untuk pergi mencuri ataupun pecah rumah orang lah. Lepas tu Ted Bundy ni cakap yang topeng ski tu untuk main ski dan dia jumpa gari tu dekat tong sampah dan barang-barang yang lain adalah barang-barang keperluan untuk rumah dia lah. Lepas tu detektif tadi teringat yang nama suspek utama tu Bundy juga. Itu pun menurut laporan Elizabeth tadilah. Dan yang paling penting pakai Volkswagen Beetle. Kiranya dia dah sama dah kan. Dan polis tadi pergi geledah rumah si Ted ni. Jadi masa polis geledah rumah tu, diorang jumpa panduan Resort Ski Colorado dengan tanda disemak oleh Wildwood Inn. Dan juga brosur yang mengiklankan permainan Viewmont High School, tempat di mana Deborah tadi hilang. Tapi masa tu sebab polis ni tak jumpa bahan bukti yang cukup, yang kukuh, jadi terpaksalah lepaskan Ted Bundy masa tu. Rupa-rupanya masa tu polis tak jumpa tau gambar-gambar Polaroid korban-korban dia. Masa tu sebenarnya ada gambar-gambar tu semua. Tak tahulah dia sembunyikan kat mana, dia sorokkan kat mana, sampaikan polis tu tak jumpa. Lepas polis tu pergi je daripada rumah dia, dia terus ambil gambar-gambar tu semua, lepas tu dia musnahkan gambar tu.
tak nak bagi ada bahan bukti lah lepas ni. Jadi masa Elizabeth ni disiasat polis tadi, dia dah bagi tahu dah sebenarnya dia nampak macam rumah Ted ni ada beberapa barang yang pelik-pelik lah. Dia jumpa sarung tangan pembedahan, pisau oriental yang ada dalam sarung kayu yang dia simpan dalam ruang sarung tangan dia. Dan juga yang paling pelik, sebuah karung yang penuh dengan pakaian wanita. Dia rasa pelik, tapi dia fikir macam ni, mungkin Ted Bundy ni banyak hutang. Memang Ted Bundy banyak hutang. Jadi dia mencuri barang-barang tu semua, lepas tu jual untuk bayar hutang-hutang dia. Tapi lepas banyak berita kehilangan wanita-wanita tadi, dan kebetulan pula kat mana Ted tu ada, kat situlah wanita tu hilang. Jadi itulah yang menguatkan firasat dia yang Ted ni sebenarnya suspek utama kes ni. Jadi Elizabeth ni dia cerita juga yang Ted ni marah gila kalau dia cakap dengan Ted yang dia nak ubah gaya rambut dia, gaya rambut yang belah tengah tadi, dan juga kononnya dia nak potong rambut dia lah. Memang Ted ni marah gila. Lepas tu pernah juga Elizabeth ni dia terbangun tengah malam tau. Lepas tu dia tengok Ted ni ada dalam selimut, duduk pegang lampu suluh, lepas tu duduk suluh macam duduk scan tubuh dia tau, tubuh Elizabeth tu. Tak ke creepy je tu. Okey, pada 2 Oktober tu, polis ni dia letaklah beberapa orang dalam dinding kaca. Korang tahu kan, kalau nak suruh saksi ni kena pasti suspek tu, dia akan letak beberapa suspek dalam dinding kaca. Lepas tu dia akan suruh saksi ni cam yang mana satu suspek ataupun orang yang dia pernah nampak tu. Jadi kedua-dua saksi yang dibawa masa tu semuanya tunjuk ke arah Ted Bundy. Saksi pertama adalah cikgu yang dekat sekolah tarian tadi, dan saksi kedua adalah Carol Dunroch yang melarikan diri daripada kereta dia tu. Masa tu untuk kes Carol tu, Ted Bundy didakwa dengan cubaan penculikan dan juga serangan. Tapi dia dijamin oleh mak dengan ayah dia sebanyak $15,000. Tapi masa tu tak ada bukti untuk kaitkan dia dengan kes pembunuhan bersiri tu. Jadi masa tu dia hanya diawasi dari jarak jauh je. Lepas tu para detektif ni mulalah kerja keras nak kumpulkan bukti sebab nak dakwa si Ted ni kan. Jadi pada Februari 1976 tu barulah kes dia yang menculik Carol tadi dibicarakan. Untuk kes dia yang tu, dia mungkin dipenjarakan selama setahun sehingga 15 tahun. Jadi masa tu dia pun dipenjarakan. Dia dipenjarakan di penjara Utah. Pada bulan Oktober tahun yang sama, pegawai penjara ni jumpa dia dalam semak dekat kawasan penjara tu. Jadi masa polis jumpa dia tu, ada alat-alat pelarian pada dia, macam peta jalan, jadual penerbangan dan juga kad keselamatan sosial ada pada dia masa tu. Jadi dia kena hukum, dia dikurung sendirian selama beberapa minggu. Pada 7 Jun 1977, dia dibawa dari penjara Garfield Country di Glenwood Spring ke mahkamah untuk pembicaraan awal masa tu. Masa tu dia tak nak lantik mana-mana peguam. Dia lantik diri dia sendiri untuk jadi peguam bela dia. Jadi sebab dia peguam dalam masa yang sama, orang tak boleh nak gari tangan dan juga kaki dia tau. Katanya masa rehat pun dia boleh nak pergi ke library untuk study kes dia ni. Jadi masa dia agak tersorot sikit daripada pengawal-pengawal dia ni, dia buka tingkap perpustakaan tu, lepas tu dia lompat keluar. Tapi masa dia lompat keluar tu, jatuh ke bawah tu, kaki dia ni macam terseliuh tau. Tapi tak putus asa dia ni, terhinjut dia melarikan diri. Dan sebab banyak sangat sekatan jalan raya masa tu, dia melarikan diri ke pergunungan Aspen. Tak lama lepas tu, dia jumpa ada kabin pemburu dekat situ tau. Dia masuk dan curi makanan, pakaian dan juga senapang. Esoknya tu, dia melarikan diri ke arah bandar Crested Butte. Tapi dia tersesat dalam hutan tu. Selama 2 hari jugalah dia cari jalan keluar. Pada 10 Jun tu, dia masuk ke sebuah trailer perkemahan. Dia curi makanan dan juga jaket ski dekat sana. 3 hari lepas tu, dia pergi curi sebuah kereta dekat tepi padang golf Aspen pula. Tapi mungkin sebab dia kesejukan, kurang tidur, lapar dan juga sakit di pergelangan kaki dia tadi. Jadi dia pandu kereta tu balik ke arah Aspen balik. Bila polis nampak kereta yang dilaporkan hilang tu, polis terus pergi kejar dan juga tahan kereta tu. Katanya masa tu kalau dia diam-diam duduk dalam penjara je, lebih kurang setahun lebih masa tu dia dah dibebaskan dah. Tapi dia punya nekat nak juga cuba melarikan diri. Masa tu dia buat persediaan awal tau. Dia ambil gergaji besi daripada banduan yang lain. Lepas tu dia duduk potong besi penjara tu lah. Dia potong sikit-sikit je sebenarnya. Dan biasanya dia akan buat kerja ni di malam hari. Sampai ada banduan yang mendakwa, selalu je bunyi bising tau dekat shilling tu. Tapi tak tahu bunyi apa. Sebenarnya itulah bunyi dia duduk menyeberang ke sana ke sini dalam penjara tu. Lepas tu dia didakwa dengan pembunuhan pula. Masa tu sama juga, dia lantik diri dia jadi peguam. Dia banyaklah buku-buku yang dia bawa masuk ke dalam sel penjara dia tu. Jadi masa tu ramai pegawai penjara ni yang cuti sebab hari Christmas. Jadi dia ambil peluang tu untuk melarikan diri. Berjaya tau dia keluar daripada situ. Dia susun buku-buku tu semua atas katil dia. Lepas tu dia selimutkan, nampak macam dia lah yang tidur. Lepas tu dia naik ikut shilling, dia ke bilik ketua penjara. Dan dia tukar baju dia, uniform dia semua, kad pun ada. Lepas tu dia berjaya keluar daripada situ.
Dan dia pergi curi kereta dan dia pandu kereta tu ke arah timur. Masa dia melarikan diri tu, kereta yang dia pandu ni pula terbabas. Ada seorang pemandu tu tolong dia. Dia kasih tumpang sampai ke Vail. Lepas tu dia ambil bas sampai ke Denver. Dan last kali dia ambil kapal terbang ke Chicago. Dah sampai ke Chicago tu, konon-kononnya dia nak berubah lah, nak mulakan hidup baru kan. Lepas tu dia pergilah melamar kerja jadi buruh bangunan. Tapi masa tu orang minta kad pengenalan dia tau. Jadi masa tu tak boleh lah kan, sebab nanti terkantoi pula. So dia pun buatlah kerja lama dia, mencuri kad kredit wanita yang leka shopping. Pada awal pagi 15 Januari 1978 tu, Ted Bundy ni masuk ke sebuah klinik ataupun rumah sakit Chi Omega FSU. Masa tu dia masuk melalui pintu belakang tau. Dalam jam 2.40 pagi tu, dia buat kerja gila tau tak. Dia pergi masuk ke bilik Margaret Bowman yang berusia 21 tahun masa tu. Lepas tu dia pergi pukul budak tu dengan batang kayu masa budak tu tengah tidur. Dan dia cekik Margaret tu menggunakan stocking nylon sampai budak tu mati. Settle Margaret tadi, dia terus masuk ke bilik Lisa Levy pula. Bilik Lisa Levy ni bersebelahan je dengan bilik Margaret tu. Lisa masa tu baru je berumur 20 tahun tau. Okey, yang ni agak creepy sikit. Dia pukul Lisa sampai Lisa tu tak sedarkan diri. Lepas tu dia cekik leher Lisa. Dia koyakkan salah satu putingnya dan buat serangan seksual kepada Lisa dengan menggunakan botol minyak rambut. Dah settle Lisa tadi, dia masuk pula ke bilik sebelah Lisa tu. Masa tu dia serang Kathy Cleaner. Dia patahkan rahang dan juga bahu dia. Dan dalam masa yang sama juga, dia serang seorang lagi perempuan yang namanya Karen Chandler. Dan Karen ni mengalami gegaran otak, patah rahang, kehilangan gigi dan jari yang hancur. Tapi kedua-dua wanita ni terselamatlah daripada serangan tu. Maksudnya tak meninggal dunia. Katanya lepas serangan tu, Kathy Cleaner ni kalau nak tidur memang dia tak tutup lampu tau, sebab dia takut. Dia akan terangkan semua bilik dia. Dan kalau mati lampu pun, kalau tak ada elektrik pun masa tu, dia akan gunakan lampu kereta dia untuk menerangi bilik dia tadi. Jadi ada seorang detektif ni tahu, dia buat laporan yang keempat-empat serangan ni sebenarnya berlaku dalam masa 15 minit je. Herannya, lebih daripada 30 orang yang ada dekat kawasan situ, dekat sekitar situ, tapi tak ada bunyi apa-apa. Lepas dah serang rumah sakit tadi, Ted ni pergi pecah masuk sebuah pangsapuri bawah tanah yang terletak sejauh 8 blok daripada klinik tu. Lepas tu dia pergi serang Cheryl Thomas. Dia patahkan bahu dan juga rahang Cheryl. Dan dia pukul di 5 tempat di bahagian kepala budak tu sampaikan menyebabkan retakan di bahagian tengkorak dia. Tapi nasib baiklah Cheryl ni terselamat. Mungkin bantuan cepat sampai kot. Jadi efeknya adalah dia dapat pekat kekal dan juga dia susah untuk seimbangkan badan dia sampaikan dia terpaksa berhenti daripada menari. Bila polis siasat, dekat atas katil Cheryl tu, polis jumpa bekas air mani, topeng pantyhose. Kiranya macam samalah dengan ciri-ciri jenayah Ted Bundy ni. Pada 8 Februari tu, Ted Bundy ni jadi makin berani dah. Dia boleh pergi try Leslie Parmenter tau. Budak tu baru berusia 14 tahun dan dia merupakan anak ketua detektif Jabatan Polis Jacksonville. Masa tu dia cakap yang dia ni daripada Jabatan Bomber. Nasib baiklah kakak budak tu nampak. Lepas tu dia orang macam agak bertekam mulut macam tu lah. Lepas tu Ted Bundy tu melarikan diri. Tak puas hati sebab gagal tu, esoknya dia cari mangsa baru. Kali ni ke sekolah menengah rendah di Lake City pula. Mangsa dia kali ni adalah Kimberly Diane Leach yang berusia 12 tahun. Masa tu budak ni dipanggil untuk jumpa seorang guru ni. Kononnya dia di tengah beg masa tu. Lepas budak ni pergi jumpa guru dia tadi, budak ni terus tak datang balik ke kelas tu. 7 minggu lepas tu barulah orang jumpa mayat budak ni tau. Orang jumpa mayat tu dekat kandang oing-oing, dekat dengan Taman Negeri Sungai Suwannee. Keadaan budak tu memang tak payah cakap lah. Memang sah dia diperkosa sebab seluar dalam dia ada kesan air mani. Dan mayat dia juga ada kesan kelar dekat leher. Dia juga dibunuh dengan benda tajam, macam pisau macam tu. 4 hari lepas dia bunuh budak tu, pada 12 Februari tu, dia pergi curi kereta dan juga larikan diri daripada daerah tu. Kali ni dia beralih arah ke Florida pula. 3 hari lepas tu, lebih kurang dalam pukul 1 pagi, polis dekat pen sekolah ni namanya David Lee tau. Jadi dia tahanlah satu kereta sebab ada report yang mengatakan kereta tu telah dicuri. Dia punya test ni memang tak berubah lah sebab kereta yang digunakan masa tu yang dicuri tu adalah kereta Volkswagen Beetle juga. Lepas polis tu nak gari dia tadi, dia tendangnya kaki polis tu. Lepas tu David Lee tadi melepaskanlah tembakan amaran macam tu kan. Masa itulah dia sempat lagi bergelut dengan polis tu, tapi polis tu berjaya juga tahan dia. Lepas tu polis tu cek lah dalam kereta tu. Dalam kereta tu macam-macam ada sebenarnya. Ada 3 set ID milik pelajar FSU wanita, 21 kad kredit yang dicuri dan juga 1 set televisyen yang dicuri. Dia buat apa dengan televisyen tu? Tonton TV ke?
sepasang kacamata gelap dan juga sepasang seluar selek kotak-kotak. Lepas tu ada yang mengesahkan bahawa pakaian tu semua adalah pakaian bomba penyamar tadi. Alah, bomba penyamar yang nak culik anak ketua polis tu, tapi tak jadi sebab kakak dia keluar daripada rumah tu kan. Jadi masa pegawai polis David Lee tangkap Ted Bundy tu, dia tak tahu pun orang yang dia tangkap tu adalah salah seorang daripada 10 penjenayah yang paling dikehendaki oleh FBI. Tak lama lepas tu, Ted ni dibicarakan. 3 kali jugalah dia naik turun mahkamah. Pada 10 Februari 1980, Ted Bundy dijatuhkan hukuman mati dengan kerusi elektrik untuk ketiga kalinya. Maksudnya ketiga-tiga mahkamah yang dia naik turun tu pun ketiga-tiga keputusan yang sama. Masa hukuman tu dijatuhkan, katanya dia berdiri dan juga berteriak. Dia cakap macam ni, "Beritahu juri mereka salah." Dari lepas 9 tahun di dalam penjara, dia dijatuhkan hukuman mati di kerusi elektrik. Dari dalam tempoh 9 tahun itulah banyak pengakuan yang dia buat. Banyak cerita yang diceritakan. Cuma biasanya dia akan ceritakan kes A kepada orang A, kes B kepada orang B, kes C kepada orang C. Maksudnya setiap orang yang jumpa dengan dia tu, kesnya lain-lain. Katanya dia mula kerjaya dia tu sebagai seorang pencuri. Memang dia banyak hutang dan dia dah jual sebahagian besar daripada barang-barang milik dia untuk lensaikan hutang tu. Dia cakap macam ni tau, "Sebenarnya memiliki apa sahaja barang yang saya curi tu, saya dapat rasa nikmat sesuatu. Apa je yang saya nak, saya cuma keluar dan ambil." Jadi katanya sifat ingin memiliki itu menjadi motif yang penting untuk pemerkosaan dan juga pembunuhan yang Ted ni dah buat. Serangan seksual tu juga katanya untuk memenuhi nafsu ingin memiliki dia atau menakluki korban tu sepenuhnya. Dan pada mulanya dia bunuh mangsa-mangsa dia ni sebab atas dasar keperluan tau. Sebab dia nak bayar hutang semua tadilah. Tapi lama-lama pembunuhan tu jadi satu penggambaraan yang menyeronokkan bagi dia. Jadi benda yang paling dia rasa puas apabila dia dapat ambil nyawa manusia tu dan menakluki mayat orang tu. Korang tahu kenapa ayat dia menakluki mayat-mayat orang tu? Sebab sebenarnya lepas mangsa-mangsa dia ni mati, dia akan belai-belai dulu mayat-mayat orang tu tau. Ada yang dia pakaikan pakaian lain, ada yang dia make upkan, dan ada juga yang dia cuci rambut mangsa-mangsa dia ni berulang-ulang kali. Katanya juga yang dia banyak tengok pornografi tau. Dia banyak tengok video lucah. Jadi benda itulah yang membagi inspirasi kepada dia, yang mana dia fikir daripada dia tengok je, lebih baik dia buat sendiri. Dia beraksi sendiri apa yang dia tengok tu. Itu juga yang macam memicu dia kepada buat jenayah macam ni. Jenayah serangan seksual tadi. Jadi katanya lebih kurang 12 daripada mangsa dia ni, dia akan penggal kepalanya. Lepas tu bahagian kepala tu dia akan simpan dulu untuk diri dia tau. Untuk kepuasan dia. Sama ada disimpan dekat apartmen dia ataupun simpan kat tempat lain. Sampailah mungkin kepala tu mereput ke apa ke tak tahulah, ya Allah. Dia akan buang kepala tu dekat kawasan lain. Hanya 4 je daripada kepala tu yang ditemui dan selebihnya tak tahu dia buang kat mana. Jadi Ted ni dia buat pengakuan yang masa lapang dia banyak dihabiskan dengan membunuh. Gila weh. Dia punya hobi tu membunuh tau. Korang punya hobi apa? Dia cakap yang dendam dan juga kemarahan dia kepada wanita ni buatkan dia tu dah tak ada rasa belas kasihan dah pada wanita. Dan dia betul-betul enjoy dengan pembunuhan yang dia buat tu. Sampaikan dia cakap yang pembunuhan yang dia buat ni adalah pencapaian terbesar dalam hidup dia. Mungkin perasaan dendam terhadap wanita ni terpupuk sejak daripada dia kecil lagi. Masa dia ditidakkan oleh ibu dia sendiri. Masa tu kan katanya dia benci gila dekat mak dia kan. Tambah pula si Stephanie tu putuskan dia. Girlfriend dia yang pertama yang saya ceritakan dalam part 1 tu kan reject dia. Jadi benda-benda itulah yang memicu dia untuk rasa makin benci pada wanita. Sampaikan dah tak ada belas kasihan langsung. Jadi ada beberapa psychiatry expert ni dia buat kesimpulan yang Ted Bundy ni sebenarnya dia mengalami bipolar disorder, multiple personality disorder, antisocial personality disorder. Jadi benda ni yang biasanya ada pada seorang psikopat. Jadi Ted Bundy ni meninggal dunia di kerusi elektrik jam 7.16 pagi pada 24 Januari 1989. Ratusan orang menyanyi dan juga menari dekat luar penjara tu untuk meraihkan hari kematian dia. Mereka siap pasang bunga api lagi dekat padang bersebelahan dengan penjara tu. Lepas tu bila keranda putih yang ada mayat Ted Bundy tu keluar daripada penjara, diorang semua makin sorak-sorak dengan gembiranya tau. Panjangan ceritanya. Panjang sangat. Saya cuma nak highlightkan satu benda je. Korang jagalah kesihatan mental korang.
cepat-cepat letakkan kesedaran kalau berlaku benda-benda yang buruk je dalam hidup korang kena fikir ada hikmah di sebaliknya dan akan ada benda yang baik yang korang akan dapat. So guys, saya dah cerita dan korang pun dah dengar. Terima kasih sangat sebab dah dengar sampai ke saat ni. Maaf sangat kalau ada yang terkurang daripada saya dan minta maaf kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.